Okey, hari ini kita akan belajar bab yang ketujuh, itu penentangan masyarakat tempatan. Okey, jadi kita akan tengok tokoh-tokoh yang bangkit menentang British. Kalau di Perak kita ada Datuk Maharaja Lela, okey, di Pasir Salak, Perak. Okey, kalau di Kelantan kita ada Tok Janggut. Okey, lepas itu kalau di Terengganu kita ada Haji Abdul Rahman Limbung. Okey. Di Negeri Sembilan kita ada Yang Tuan Antah. Okay. Di Melaka, di kawasan Naning, kita ada Do Said. Lepas itu di Pahang, kita ada Datuk Bahaman yang menentang British. Okey, manakala di Sarawak, kita ada Rentap. Okey, kita ada Rentap. Dan kita ada Sharif Masaho. Okey, di Sabah, kita ada Mak Saleh serta Mak Sato yang menentang British. Subtopik 7.1, matlamat dan bentuk penentangan masyarakat tempatan. Kita tengok terus raja ini ya. Okey, ini adalah raja yang ditunjukkan. Okey, jadi apa matlamat dan bentuk perjuangan pemimpin tempatan ini ya, masyarakat tempatan ini ya. Okey, dari segi matlamat. Okey, mempertahankan hak dan kedudukan pemerintah tempatan. Okay. Terkesan daripada perubahan pentadbiran barat yang merugikan mereka, mempertahankan hak dan kedudukan pemerintah tempatan. Sebab bila British datang, barat datang, okay, pemerintah tempatan ini mereka kehilangan kuasa. Okay, kuasa mereka terhakis. Okay, lepas itu mengembalikan dan mengekalkan sistem pentadbiran tradisional yang sedia ada. Okey. Jadi sistem pentadbiran tradisional yang sedia ada ini adalah seperti sistem pembesar. Okey. Sultan sebagai ketua. Okay, sebagai ketua negeri. Jadi British datang, barat datang, okay, mereka kehilangan kuasa dan pengaruh. Jadi mereka ingin mengembalikan sistem pentadbiran tradisional mereka. Okay, lagi satu adalah menentang pentadbiran dan peraturan baru yang menyusahkan hidup rakyat. Contohnya sistem cukai, peraturan tanah. Okay, contohnya sistem cukai dan peraturan tanah. Okay, saya tulis di sini. Okay, contohnya sistem cukai. Dan lagi satu adalah peraturan tanah. Okey. Jadi anda take note ini ya. Okey, jadi apakah bentuk penentangan masyarakat tempatan terhadap barat ini, terhadap British ini? Okey, ada 3 bentuk. Satu adalah penentangan bersenjata. Okey. 2, mencabar perjanjian. Dan menggunakan sistem perundangan. Okey, bersenjata. Ini lebih memberikan kepada pemberontakan. Okey, pemberontakan. Okey, mencabar perjanjian serta sistem perundangan. Jadi ini adalah bentuk inilah bentuk perjuangan. Bentuk yang pertama, penentangan bersenjata. Okey, abad yang ke-19 Okey, penentangan pada abad yang ke-19 Okey, penentangan abad yang ke-19 maksudnya di sekitar 1800 sampai 1899. Ini abad yang ke-19 Kita ada penentangan Do Said semasa tempoh masa abad yang ke-19 ini. Do Said di mana? Naning. Naning berdekatan dengan Melaka. Okey. Jadi apa yang anda perlu ingat adalah ini. Okey, sebab Do Said menentang British. Do Said menentang bayaran cukai hasil tahunan sebanyak 1/10. Okey, 1/10 yang dikenakan British terhadap Naning. Okey, dia menentang bayaran cukai ataupun ufti Cukai ataupun ufti hasil tahunan sebanyak 1/10 oleh British terhadap Naning. Sebab British jadi beliau mendakwa Naning ini sebuah negeri yang merdeka. Tetapi British kata Naning ini adalah sebahagian daripada Melaka. Okey. Jadi British British mendakwa Naning ini
adalah sebahagian Melaka. Okey, oleh itu Naning perlu bayar cukai ataupun ufti. Jadi apa yang berlaku adalah ini, peristiwa penentangan. Peristiwa penentangan. Those side pada masa itu telah mengadakan pakatan dengan orang Melayu. Jadi those side ini dia membuat pakatan dengan orang Melayu. Contoh siapa? Yang Tuan Muda Raja Ali dari Rembau. Pembesar Sri Menanti, Penghulu Gemecer, Datuk Kelana Sungai Ujong, Penghulu Remai dan Recat, Penghulu Linggi, Johor dan Ulu Muang. Jadi, saya membuat pakatan dengan ramai pemimpin Melayu pada masa itu untuk menentang British dan mengumpulkan 4,000 orang pahlawan Melayu, hulu balang Melayu menentang British. Jadi pada perang Naning yang pertama, Said dan mengikutnya berjaya mengalahkan British. Kali pertama mereka berperang, Said menang. Tetapi kali kedua, Yang Tuan Rembau pembesar lain enggan beri kerjasama kepada Said. Mereka enggan beri bantuan kepada Said. Mengapa? Sebab British berjaya memecahkan pakatan tersebut. Jadi kali kedua berperang, jadi mengapa pemimpin tempatan, masyarakat tempatan Said kalah. Jadi British telah berjaya untuk menentang British. Pusat pentadbiran Naning dan menyatukan Naning dengan Melaka. Jadi British berjaya menyatukan Naning dengan Melaka. Lepas tu anda tengok yang kedua. Penentangan Yang Tuan Anta. Sebab Yang Tuan Anta di Negeri Sembilan menentang British adalah menentang campur tangan British di Sungai Ujong kerana menggugat kedaulatan bangsa. Jadi menentang campur tangan British. Sebab bimbang British akan meluaskan kuasa kalau British campur tangan. Jadi pada masa itu, Yang Tuan Anta menentang Datuk Kelana, menentang Datuk Kelana yang disokong oleh pasukan tentera British. Tetapi Yang Tuan Anta telah kalah. British berjaya mengalahkan angkatan Yang Tuan Anta di Paroi. Telah kalah. Dan akhirnya berlaku perundingan. Yang Tuan Anta yang kalah itu berunding dengan Governor Negeri Selat, William Jervis. Dan dalam rundingan tersebut, British melantik Yang Tuan Anta sebagai Yang Tuan Besar Sri Menanti. Jadi kalah juga. Kalah juga. Lepas tu kita tengok Datuk Bahaman. Penentangan Datuk Bahaman di Pahang. Datuk Bahaman ini, mengapa dia menentang? Sebab dia hilang hak mengutip cukai dan pembinaan balai polis di kawasannya. Cuba anda fikir, kalau ada orang luar bina sesuatu, bina sesuatu bangunan di kawasan tanah kita, di kawasan rumah kita, mesti kita akan rasa marah kan. Jadi Datuk Bahaman pada masa itu dia cukup marah sebab British bina balai polis tanpa pengetahuannya di kawasan Datuk Bahaman. Lagipun dia hilang hak mengutip cukai lah. Jadi Datuk Bahaman pada masa itu melancarkan gerakan menentang British. Dengan bantuan siapa? Tok Gajah, Imam Perang Rasul dan Mak Kilau. Jadi berjaya menawan, dan berjaya menawan Kuala Tembeling dan Ceran Ampai. Tetapi British bertindak balaslah, dan berjaya mengalahkan dan menawan semula Ceran Ampai, menyebabkan Datuk Bahaman, Tok Janggut dan Mak Kilau terpaksa berundur ke Kelantan dan Terengganu. Lalu lepas itu Datuk Bahaman melarikan diri ke Siam. Lepas itu kita tengok penentangan rentap di Sarawak. Penentangan rentap di Sarawak. Rentap ini nama dia adalah Libau. Maksudnya pengguncang dunia. Rentap ini mengapa menentang British di Sarawak?
Okey, British ini adalah James Brooke. Okey, mengapa? Sebab James Brooke menuduh rentab ini adalah lanun. Okey, pada masa itu James Brooke mendakwa orang Iban ini adalah lanun. Termasuklah rentab. Okey. Jadi James Brooke dia ingin menghapuskan pertempatan orang Iban yang dianggap sebagai lanun. Okey, jadi peristiwa penentangan. Okey. Rentab menyerang kubu Brooke di Nangga Seberang. Okey, jadi dalam serangan ini pegawai James Brooke Alan Lee telah terkorban. Okey. Lepas itu James Brooke menyerang rentab dan rentab terpaksa mengundur diri ke Bukit Saduk, ke Bukit Saduk. Okey, ingat nama kawasan ini Bukit Saduk. Okey. Jadi di Bukit Saduk ini rentab sekali lagi berjaya mengalahkan tentera Brooke, Charles Brooke. Okey, lepas itu serang lagi kali kedua, kali ketiga, menyerang rentab di Bukit Saduk. Dan kali ini kali ketiga rentab telah kalah dan rentab telah berundur ke Entabay, Jadi sekarang kita tengok penentangan Sharif Masahor di Sarawak. Okey, penentangan Sharif Masahor di Sarawak. Okey, Sharif Masahor ini adalah pembesar Sarike di kawasan Sungai Rajang. Okey, jadi menentang British. Okey, menentang Brooke. Kerana apa? Kerana pada masa itu kewibawaan Sharif Masahor telah tergugat. Okey, sebagai pembesar telah tergugat. Mengapa tergugat? Sebab Sarike telah diletakkan di bawah pentadbiran Brooke. Okey, beliau mahu mengusir James Brooke dan mengembalikan kuasa besar. Beliau ingin mengusir James Brooke dan mengembalikan kuasa pembesar yang telah terjejas. Jadi dalam peristiwa penentangan Sharif Masahor, okey, telah berpakat dengan dua pembesar lain, itu Datuk Patinggi Abdul Ghaffur serta Pangeran Temenggung Hashim Jalid dari Sadong untuk mengelingkan dinasti Brooke di Kuching. Okey, jadi beliau mengajak orang Melayu dan orang Dayak menyertai perkatan tersebut. Okey, jadi Sharif Masahor menggunakan jalan laut untuk menyerang Kuching dari arah barat, Datuk Patinggi dari arah timur. Jadi Sharif Masahor dia cuba menggunakan jalan laut untuk menyerang Kuching. Tetapi serangan Sharif Masahor telah dipatahkan oleh James Brooke dengan kapal perang dan senjata moden teknologi. Jadi kedua-dua tokoh ini, Datuk Patinggi Abdul Ghaffur dengan Sharif Masahor ini telah dibuang negeri oleh Brooke. Maksudnya dibuang keluar dari Sarawak. Jadi ini adalah penentangan abad yang ke-19, abad yang ke-19. Jadi kita boleh simpulkan di sini, kita lihat sepintas lalu, untuk memudahkan anda ingat, those side mengapa menentang British? Sebab dia menentang bayaran cukai hasil tahunan 1/10. Lepas itu, Yang Tuan Anta di New Zealand. Mengapa dia menentang British? Dia menentang campur tangan British di Sungai Ujong. Datuk Bahaman. Mengapa dia menentang British? Sebab dia hilang hak mengutip cukai dan pembinaan balai polis di kawasannya. Rentab. Mengapa dia menentang James Brooke, British? Sebab James Brooke menganggap orang Iban rentab sebagai lanun dan cuba menghapuskannya. Manakala Sharif Masahor, mengapa menentang James Brooke, menentang Brooke di Sarawak? Kerana kewibawaan kuasa Sharif Masahor telah tergugat. Sebab Sharike telah diletakkan di bawah pentadbiran Brooke. Sharike telah diceroboh oleh Brooke. Jadi Sharif Masahor ingin mengalihkan kuasa pembesar. Jadi ini adalah abad yang ke-19. Kita cuba tengok soalan. Kita tengok soalan ini. Tindakan berikut telah dilakukan oleh British di Nanning. Mengenakan cukai hasil tahunan. Berapakah kadar cukai tersebut? Apa jawapan dia? Ramai yang tulis D di sini.
1/10. Okey, betul ah. 1/10 ah. Okey, Natasha, Hon Lei, Cheng Wei, Eugene En, Tong Yusi, Deborah, Imi Swan, Go Jiaoqi memilih D sebagai jawapan dia. Okey, betul. D adalah jawapan dia. Okey, lepas tu kita okey. Okey, boleh? Ni abad yang kedua. Belum. Okey. Jadi abad yang kedua, siapa yang menentang British? Tok Janggut di Kelantan. Okey, Tok Janggut. Okey, nama sebenar dia adalah Haji Hassan bin Munas. Okey, Tok Janggut ini menentang British kerana apa? Dia menentang kekerasan pentadbiran Encik Abdul Latif, Ketua Jajahan Pasir Putih. Okey, dia menentang pentadbiran Encik Abdul Latif, Ketua Jajahan Pasir Putih. Lepas tu Tok Janggut juga menentang peraturan cukai, yang mewajibkan petani membayar cukai. Jadi Tok Janggut ini bersemangat jihad untuk menentang British. Bersemangat jihad maksudnya dia berperang untuk agama. Sanggup berkorban untuk menentang penjajah, ancaman penjajah. Jadi peristiwa penentangan. Peristiwa penentangan. Jadi Tok Janggut dia telah buat mesyuarat dan untuk memboikot pengenalan cukai oleh British. Jadi Tok Janggut telah merancang menyerang Pasir Putih. Tetapi British telah menyerang Tok Janggut. British telah menyerang Tok Janggut dalam pertempuran di Kampung Dalam Pupuh Saring. Jadi dalam pertempuran tersebut Tok Janggut telah terkorban. Telah terkorban. Lepas tu kita tengok penentangan Mak Saleh di Sabah. Mak Saleh. Mak Saleh di Sabah ini keturunan Bajau dengan Suluk. Mengapa dia menentang British? Kalau di Sabah, British dia adalah SBUB. Jadi Mak Saleh menentang SBUB. Mengapa? Sebab tindakan SBUB mengambil alih hak memungut cukai, menyebabkan pembesar tempatan hilang kuasa. Jadi Mak Saleh dia cuba mengadakan rundingan dengan SBUB tetapi gagal. Sebaliknya, Governor Beaufort SBUB menganggap Mak Saleh ini adalah ancaman kepentingan SBUB. Jadi cerita dia macam ni. Pada Julai 1897, Mak Saleh menyerang pusat pentadbiran British di Pulau Gaya. 1897 Mak Saleh. Mak Saleh menyerang Sabtan British di Pulau Gaya. Lepas tu Ambong. Jadi pada masa itu Governor SBB mengadakan rundingan dengan Mak Saleh. Mak Saleh. Dan Mak Saleh dibenarkan untuk mentadbir daerah Tambunan. Tetapi SBUB dia mukir janji, tidak menepati janji dan mengambil alih Tambunan. Jadi ini menyebabkan Mak Saleh berasa marah dan berlakunya pertempuran. Jadi tentera SBUB menyerang kubu Mak Saleh secara besar-besaran dan Mak Saleh telah gugur. Gugur maksudnya telah terkorban dalam pertempuran di Tambunan. Ini adalah Mak Saleh. Lepas tu kita ada penentangan Mak Sato. Mak Sato ini adalah orang kanan Mak Saleh. Jadi Mak Sato ini mengapa menentang SBUB? Sebab dia memperjuangkan kedaulatan tanah air. Memperjuangkan kedaulatan Sabah. Dan meneruskan perjalanan Mak Saleh yang telah meninggal dunia. Jadi Mak Sato dia telah membina kubu di Kampung Kebayan. Mak Sato telah membina kubu di Kampung Kebayan Lama, Tambunan. Tujuan dia adalah untuk melambatkan serangan British. Jadi British cuba bertindak balas dan Mak Sato dan pengikutnya berundur ke Sungai Susuron. Jadi 1900 Mak Sato berjaya menuang Kudat
Okay, British menyerang balas menyebabkan Mark I terkorban. Okay, meninggal dunia. Okay, anda cuba tengok ini. Okay, tokoh-tokoh berikut terlibat dalam satu rundingan di Sabah. Mat Salleh dengan William Covey. Jadi, apakah hasil rundingan yang telah dicapai? Okay, Mat Salleh dibenarkan mentadbir tambunan. B, tambunan diserahkan kepada SBUB. Beaufort diserahkan kepada SBUB. Dan Mat Salleh dibenarkan mentadbir Beaufort. Okay, apa jawapan dia? Okay, A. Okay, pelajar memilih A sebagai jawapan dia. Okay, ya, Mat Salleh dibenarkan mentadbir tambunan. Tetapi British SBUB telah mukir janji, tidak mendapatkan janji dan mengambil tambunan, menyebabkan Mat Salleh berasa marah. Jadi berlaku pertempuran, Mat Salleh telah terkorban dalam pertempuran tersebut. Okay, anda cuba buat ini. Okey. 5. Apakah faktor yang membawa kepada penentangan rentap terhadap Brooke di Sarawak? Apakah faktor yang membawa kepada penentangan rentap terhadap Brooke di Sarawak? A. Pelucukan jawatan. B. Penghapusan pertempatan. C. Pelaksanaan sistem cukai. D. Pembinaan balai polis. Okay, apa jawapan dia? Soalan nombor 5. Okay, B. Okay, banyak pelajar memilih B sebagai jawapan dia. Okay, penghapusan pertempatan. Betul. Okay, di mana dalam sini kita boleh tengok. Okay, Brooke pada masa itu, okay, menganggap orang Iban yang tinggal di kawasan tersebut adalah lanun. Dan pertempatan mereka cuba dihapuskan oleh Brooke. Okay. Okay, jadi tadi yang di atas ini adalah bentuk penentangan secara bersenjata. Okay, bersenjata. Okay, jadi kita agak banyak muka surat yang telah kita sentuh. Okay, jadi sekarang kita tengok yang kedua, perjanjian. Okay, mencabar perjanjian. Satu lagi bentuk penentangan adalah mencabar perjanjian. Okay, kita cuba tengok. Okay, mencabar perjanjian. Okay, pada masa itu, British telah menggunakan beberapa cara atau strategi untuk mendapatkan kuasa, okay, di negeri-negeri Melayu. Salah satu cara adalah melalui perjanjian. Okay, melalui perjanjian yang telah dimenterai dengan pemerintah tempatan. Okay. Jadi raja-raja Melayu pada masa itu sedar kehadiran residen dan penasihat British bukan memberi nasihat tetapi cuba memerintah. Jadi pemerintah tempatan yang cuba mencabar, perjanjian tersebut. Okay. Mereka semua sedar bahawa kehadiran residen penasihat British bukan memberi nasihat tetapi cuba memerintah. Okey, jadi kita tengok yang pertama, Datuk Mahathir Lela. Okay, Datuk Mahathir Lela, okay, adalah pembesar di Pasir Salak, Perak. Okay. Jadi Datuk Mahathir Lela ini menentang British. Mengapa? Sebab pada masa itu, Residen British J.W.W. Birch cuba mengambil alih kuasa Sultan, mengambil alih hak mengutip cukai. Dan residen ini juga mencabuli adat resam orang Melayu. Okay, menentang residen kerana mengambil alih kuasa Sultan, mengambil alih hak mengutip cukai, serta mencabuli adat resam orang Melayu. Okay, jadi peristiwa penentangan. Okay. Sultan Abdullah pada masa itu dan pembesar mengupah R.C. Woods, peguam dari Pulau Pinang, okay, untuk memasukkan perjanjian Pangkor, tetapi gagal sebab British pada masa itu menandatangani perjanjian Pangkor dengan Sultan Abdullah, itu pembesar lain, okey. Tetapi gagal mereka gagal cabar perjanjian tersebut. Akhirnya Sultan Abdullah terpaksa bermesyuarat dengan pembesar dia, okey, untuk mengadakan
kesepakatan menghapuskan JWW Birch. Okay. Jadi JWW Birch yang tiba di Pasir Salak pada masa itu kerana nak menampau pensyarah hak mengulit cukai, okay, telah dibunuh. Okay, telah dibunuh oleh Datuk Mahathir Leh. Datuk Mahathir Lela dan pengikutnya telah membunuh JW Birch, residen Perak yang pertama. Pada masa itu JW Birch dia sedang mandi. Okay, jadi dia kepalanya ditetap lah. Okay, jadi British telah bertindak balas dan Datuk Mahathir Lela, Datuk Sagor, Pandat Induk dan Si Puntong telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati oleh British. Sultan Abdullah Raja Ismail dengan Ibrahim telah dibuang negeri. Okay, lepas tu kita tengok seterusnya menggunakan sistem perundangan. Okay, jadi ada 3 kan. 1, peruntakan bersenjata. Okay, perjuangan melalui senjata. 2, mencabar perjanjian. 3, melalui sistem perundangan. Okay, perundangan. Okay, jadi ini berlaku di mana? Di Terengganu. Okay, kebangkitan Tani di Terengganu. Okay. Kerana pada masa itu pemimpinnya bijak menggunakan sistem perundangan dan agama untuk menentang peraturan baru yang dikenalkan oleh British, iaitu peraturan tanah. Okay. Jadi pemimpin dia siapa? Pemimpin dia adalah Haji Abdul Rahman. Okay. Haji Abdul Rahman. Kalau nak senang ingat, Haji Abdul Rahman Limbung. Okay. Haji Abdul Rahman Limbung. Okay. Jadi Haji Abdul Rahman Limbung, mengapa dia menentang British? Sebab dia menolak undang-undang tanah, peraturan tanah yang berlawanan dengan hukum syarak. Hukum syarak ni hukum Islam. Okay, jadi peristiwa penentangan. Okay. Jadi Haji Abdul Rahman Limbung telah memohon lesen wakil untuk menjadi wakil kepada tertuduh. Okay. Jadi beliau bertindak sebagai peguam dan mewakili penduduk menentang British. Jadi perbicaraan ditamatkan dengan keputusan memihak kepada Haji Abdul Rahman Limbung. Dan apabila lepas itu berlakunya kebangkitan Tani 1928, okay, British menangkap Haji Abdul Rahman Limbung atas tuduhan menghasut dan beliau telah dibuang negeri ke Mekah. Okay. Jadi itu 7.1 lah. Okey. Jadi sekarang kita tengok soalan objektif sekali lagi ya. Okey, kita tengok ini nombor 7. Okey, apakah kesan pembatalan pajakan pungutan cukai dan larangan mengutip cukai oleh JW Birch terhadap pembesar di Perak? Okey, apa kesan pembatalan pajakan pungutan cukai? Maksudnya JW Birch dia melarang pembesar mengutip cukai. Jadi apa kesan terhadap pembesar? A, pembesar hilang kuasa. B, pendapatan pembesar terjejas. C, pembesar dicucukkan jawatan. D, pembesar kehilangan kawalan talukan. Jadi apa jawapan dia? Nombor 7, apa jawapan dia? Okey, A. Okay, A. Okey, Emily kata A ya. Okey, Eugene Ng pun kata A. Okey, Li Juji pun kata A. Okey, Edwin pun kata A. Ya, betul lah. Jawapan dia adalah A. Okey, pembesar kehilangan kuasa mengutip cukai ya. Okey. Okey, Haji Abdul Rahman Limbung dijatuhi hukuman buang negeri ke Makkah. Apakah kesalahan beliau? A, membunuh residen. B, menyeludup senjata. C, menghasut penduduk. D, mencetuskan serangan. Okey, apa jawapan dia bagi soalan 13? Ramai yang pilih C. Gu pilih C, Emily Go pilih C, Cheng Wei pilih C, Josia C, Tong Yu C, Holly Yun C. Ya, jawapan dia adalah C. Okey, beliau telah dituduh oleh British sebagai menghasut. Okey, menghasut penduduk. Okey, menghasut penduduk. Jadi jawapan dia adalah C. Okey, masyarakat tempatan bangkit menentang British dengan menggunakan pelbagai strategi. Okey. Pada peringkat awalnya menunjukkan kejayaan sebelum British bertindak balas dengan agresif menghapuskan penentangan rakyat tempatan. Okey, soalan. Senaraikan 2 kekuatan strategi yang digunakan oleh masyarakat tempatan untuk menentang penjajahan kuasa barat. Apa kekuatan strategi dan bentuk penentangan tersebut?
Okey, apa dia? Okey, anda telah belajar 3 bentuk kan? Anda nyatakan 2 bentuk yang telah dipelajari. Okey. Apakah 2 bentuk? Sebenarnya 3 bentuk lah. Okey. Strategi penduduk tempatan menentang kuasa barat. Okey, melalui apa? Kan ada 3 kan tadi saya kata. Anda nyatakan 3 penentangan tersebut. Okey, Evin Tiong kata mencabar penentangan bersenjata, mencabar perjanjian. Okey, Tong Yusi penentangan bersenjata menggunakan sistem perundangan. Okey. Okey, Evin Tiong kata penentangan bersenjata. Okey, dan mencabar perjanjian. Tong Yusi pun kata benda yang sama. Okey, cuma dia tambah satu menggunakan sistem perundangan. Okey, ada 3. Okey. Cheng Wei pun kata sama, penentangan bersenjata mencabar perjanjian menggunakan sistem perundangan. Okey, Yu Jin Eun pun kata sama, penentangan bersenjata menggunakan sistem perundangan. Gu Zhaoqi mencabar perjanjian menggunakan sistem perundangan. Edwin Tiong menggunakan sistem perundangan. Okey, betul lah. Okey, jadi inilah jawapan dia. Okey, inilah jawapan dia. Penentangan bersenjata, pencabar perjanjian menggunakan sistem perundangan. Okey, jadi anda tulis 2. Okey, anda cuba tengok soalan ini pula, nombor 3. Okey, senaraikan 2 tokoh tempatan yang menentang British di Sabah. Okey, Sabah siapa yang menentang British? Okey, tulis dalam ruangan chat siapa yang menentang British di Sabah. Okey, Chen Wei kata Mak Satu. Okey. Mak Satu dengan Mak Saleh. Okey, Yi Mei Suan pun kata yang sama, Tong Yusi pun sama, Evin Tiong pun sama. Betul. Okey, betul jawapan anda. Okey. Jadi Cheng Wei kata Mak Saleh, Mak Satu. Okey. Jadi inilah jawapan dia. Okey, anda cuba tengok yang bawah sini ya. Okey, Mak Saleh menentang SBUB di Sabah. Bagaimanakah penentangan tersebut dilakukan? Jadi bagaimanakah Mak Saleh menentang SBUB di Sabah? Okey, bagaimana? Jadi bagaimanakah Mak Saleh menentang British di Sabah? Apa urutan peristiwa dia? Okey, anda boleh rujuk situ, anda tulis dalam ruangan chat. Okey, bagaimana Mak Saleh menentang British di Sabah? Bagaimana dia bertindak balas terhadap British di Sabah? Okey, anda tulis dalam ruangan chat. Okey, Tong Yushi kata, okey, Mak Saleh menentang pusat pertempuran British di Pulau Gaya dan membina kubu di Ranau. Okey, betul? Okey, lepas tu Cheng Wei. Kita tengok jawapan Cheng Wei. Okey, Mak Saleh menyerang pusat pertempuran British di Pulau Gaya dan beliau telah membina kubu di Ranau. Okey, betul. Okey. Okey, betul. Okey, ini baru 2 markah saja tau. Dia bina pusat pertempuran di Pulau Gaya 1 markah. Ini membina kubu di Ranau pun 1 markah juga. Okey. Lepas itu Cheng Wei kata Mak Saleh menyerang Ambong di bulan November 1897. Okey, Mak Saleh menyerang Ambong. Tapi ini cuma 3 markah sahaja. Okey, 3 markah saja. Dia bina kubu. Okey. Lepas tu Ambong 3 markah. Saya perlu 1 markah lagi. Okey, Lin Jinji. Okey, Mak Saleh. Okey, ni sama, menyerang pusat pertahanan British di Pulau Gaya, membina kubu di Ranau, menyerang Ambong, sama. Okey, sama dengan jawapan di atas tadi. Okey, cuma dia ada tambahan 1. Dan mengadakan rundingan dengan Kowi di Magdatal. Beliau dibenarkan mentadbir di Tambun. Okey, bagus. Jadi ini kita sambung dengan ini. Kita tengok, ini 1 markah, Pulau Gaya 1 markah, membina kubu 1 markah, menyerang Ambong 1 markah. Okey, mengadakan rundingan dengan Kowi 1 markah. Okey, dah 4 markah di sini. Okey, 1 4 markah. Okey. Dan beliau dibenarkan mentadbir daerah Tambunan. Okey. Jadi maksimum 5 markah. Okey, maksimum 4 markah. Okey, bagus. Okey, soalan terakhir ya.
Okey, mengapakah semangat perjuangan pemimpin silau di negara kita wajar dicontohi? 4 markah. Okey, cuba anda tulis dalam ruangan chat. Okey, mengapa semangat perjuangan pemimpin di negara kita wajar dicontohi? 4 markah. Mengapa kita wajar mencontohi semangat Mak Saleh, Tok Janggut, Rentap, Syarif Masahor, Dato' Bahaman, Dor Said, Yang Tok Antam? Mengapa kita perlu mencontohi semangat perjuangan mereka? Cuba anda nyatakan pendapat anda. 4 markah. Tulis dalam ruangan chat. Jadi jawapan E Meswan. Supaya bersatu padu dan memperkasa maruah bangsa dan memastikan negara kita tidak dijajah. Okey, bagus. Supaya bersatu padu dan memperkasa maruah bangsa serta memastikan negara kita tidak dijajah. Ini dah 3 markah. Okey, saya perlu satu lagi ya. Okey, Tong Yu Si. Selain itu, kedaulatan negara kita dapat dikekalkan supaya tidak dicerobohi oleh kuasa lain. Okey, boleh. Okey, Yu Jin En. Semangat perjuangan pemimpin silang wajar kita contohi supaya dapat melindungi hak orang tempatan dan menjaga keharmonian masyarakat. Okey, betul. Okey, Cheng Wei. Semangat perjuangan pemimpin silam dengan kita wajar dicontohi kerana ia dapat mempertahankan maruah bangsa dan kedaulatan tanah air. Selain itu, ia dapat mengekalkan semangat nasionalisme di rakyat kita. Okey, bagus. Okey, jadi kita boleh ambil beberapa jawapan yang anda telah bagilah. Okey, bersatu padu, memperkasakan maruah bangsa. Okey, memastikan negara kita tidak jajah. Okey, kedaulatan negara dikekalkan dan tidak dicerobohi oleh kuasa asing, dikekalkan. Okey. Melindungi hak orang tempatan, menjaga keharmonian masyarakat, okey. Mempertahankan maruah bangsa, okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini, okey.